أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. InsyaAllah pada pagi ini kita akan terus sama-sama baca dan cuba sama-sama untuk kita tadabbur sambungan daripada surah Al-Alaq. Minggu lepas kita dah baca beberapa ayat yang asas, yang tingkat permulaan daripada surah Al-Alaq. Minggu lepas kita dah bincang tentang asas ayat-ayat pertama sehingga ayat kelima yang merupakan ayat-ayat Al-Quran yang mula-mula turun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ni dia beri penekanan terhadap kepentingan ilmu. Dan kita tahu dan kita faham bahawasanya Iqra yang Allah Ta'ala minta supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca, dia merangkumi keseluruhan ilmu, sama ada yang bertulis kita kata seperti Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan juga ilmu melalui pemerhatian, melalui kajian, melalui anugerah akal yang Allah Ta'ala beri kepada kita manusia, yang membezakan kita dengan makhluk yang lain, supaya kita perhati dan kaji tentang penciptaan Allah Subhanahu Ta'ala, terutamanya penciptaan Allah yang begitu sempurna terhadap diri kita. Tentunya ada tujuan, ada matlamat, dan penciptaan itu menggambarkan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga penciptaan Allah terhadap langit, bumi, air, udara, binatang dan segala makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ada tujuan dan matlamat, sehingga Allah Ta'ala jadikan kita manusia ni sebagai khalifah Allah di muka bumi, untuk memakmurkan muka bumi Allah ini, dan supaya seluruh makhluk Allah Ta'ala ni dapat diurus dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh kita manusia. Itu antara tujuan, makna utama daripada Iqra. Dan apa yang kita baca, kita kaji semua sekali ni kerana Allah SWT allazi khalaq, kerana dialah yang mencipta. Jadi penciptaan ini juga menggambarkan kesempurnaan Allah SWT, dan dari satu sudut dia menggambarkan uslub ataupun cara kita nak berurusan dengan manusia melalui ayat ni. Melalui ayat pertama lagi, apabila Allah Ta'ala dia berfirman allazi khalaq, dia boleh sebut Iqra bismi rabbikal ladzi la syarikalah, bacalah dengan minta pertolongan kepada Allah, bacalah dengan dolak nama Allah SWT alladzi la syarikalah, yang mana Allah Ta'ala ni sama sekali kita tak boleh nak bersekutu, tak boleh nak syirik pada Allah. Allah Ta'ala boleh guna ayat tu, tetapi Allah Ta'ala dalam ayat ni dia pilih allazi khalaq, dialah yang mencipta, maknanya dia fokus kepada maqam rububiyah kita kata. Artinya antara ayat pertama yang turun ni Allah nak minta dengan Nabi SAW supaya cerita kepada seluruh makhluk, termasuk asasnya kepada
masyarakat Arab pada masa itulah. Jadi masyarakat Arab pada masa itu masyhur dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Allah Taala kata la syarikalah, tentulah orang Arab pada masa itu pakai tolak selalulah, tak terima lah. Tapi allazi khalaq, dialah yang mencipta. Jadi ada ruang untuk manusia tu nak dengar. Kerana asasnya manusia ni hampir semua sekali dia tidak tolak. Yang mencipta manusia, yang mencipta langit bumi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Khalaqal insana min 'alaq. Dan Allah Taala juga khususnya dia mencipta kita manusia ni min 'alaq. Daripada benda yang tergantung, iaitu darah yang tergantung. Dari satu sudut juga dia memberi makna perkembangan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Penciptaan kita lah. Daripada kalau darah yang tergantung ni, gambaran daripada awal mula lagi kita ni perlu kepada bantuan. Kita perlu pada pertolongan. Darah tu ia gantung, tentulah ada tempat yang dia bergantung. Dari satu sudut perkembangan kejadian kita manusia. Yang kedua, al-alaq juga dia memberi gambaran perkembangan ilmu itu sendiri. Ya, Iqra, Allah Ta'ala sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu ni terlalu luas. Selain daripada Islam nak menggambarkan kepada kita tentang kepentingan ilmu ni, asasnya untuk menguruskan kehidupan kita, macam mana untuk akhirnya kita faham tujuan Allah Ta'ala cipta, macam mana untuk kita yakin bahawasanya kehidupan kita ni tidak hanya di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Itu menggambarkan kepentingan ilmu daripada alaq tu sendiri. Daripada alaq ni juga, al-alaq ni juga dia berkait dengan perkembangan dakwah tu sendiri. Kita pasti macam mana dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Bermula dengan beberapa orang yang Nabi kenal, yang rapat dengan Nabi. Kemudian perkembangannya dalam tempoh 3 tahun pertama di Mekah. Kemudian dalam tempoh 13 tahun di Mekah. Kemudian perkembangan ilmu dan dakwah di Madinah. Sampailah perkembangan dakwah ni di zaman para sahabat. Dan sampai kepada zaman kita ni, hasil daripada makna al-alaq tu sendiri. Dan al-alaq juga berkait dengan kehidupan kita tu sendirilah. Daripada tak ada kepada ada, daripada kecil siapa ke besar, siapa ke tua, siapa ke kita mati masuk alam kubur, kemudian dibangkit semula di akhirat kelak. Itu juga berkait dengan alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dan Allah Ta'ala ulang lagi makna Iqra sebagaimana kita faham. Maknanya Iqra ni kepada ayat Quran, kepada penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ulang dalam ayat ni bahawasanya Allah ni, kita terjemah akram ni yang maha mulia. Kalau agung, yang maha agung. Jadi akram ni pada karim. Karim ni mulia. Dan Allah Ta'ala ni al-akram. Yang maha mulia. Kita ada hadis sebut, kalau kita buat haji, masa kita sa'i, ada kita doa. Antaranya Nabi doa dengan doa ni, Allahumma ghfir warham wa antal a'azzul akram. Nama Allah Ta'ala yang kita sebut antaranya doa masa kita buat sa'i, masa buat haji. Allahumma ghfir warham. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Berilah rahmat pada aku. Maknanya antara makna kesihanilah aku. Jauh-jauh mari daripada kapung, habis duit, habis tenaga, habis masa ni semata-mata untuk mengharapkan rahmat. Kesian belah daripadamu. Maknanya akhirnya kita nak minta Allah Ta'ala ampun dosa kita lah. Itu antara makna warham wa antal a'azzul akram. Dan kamulah Allah yang maha agung, yang maha mulia. Jadi Allah Ta'ala ni maha mulia.
Mulia ni antara makna dia kathirul ihsan. Banyak buat ihsan, buat baik lah. Yang dalam hadis sebut tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Ihsan ni maknanya kalau kita buat satu-satu benda, buat dengan cara yang paling baik. Bagi contoh kan, ihsan ni hatta kalau kita nak sembelih binatang, walaupun dia binatang, walaupun binatang ni tak ada akal, tapi takdirnya Allah Ta'ala buat kebanyakan binatang ni kita boleh makan lah. Maknanya cara dengan sembelih. Dengan hatta kita nak sembelih pun mesti dengan ihsan juga. Tak boleh sebagai pisah, sebagai alat, mesti kena betul-betul tajam kan, kita kata betul-betul tajam walaupun dia binatang. Itu maksud ihsan. Dan sehingga disebut selepas kita sembelih tu, kalau boleh kaki yang kita ikat tu kita buka ni, mana beri ruang sepenuh. Itu gambaran kita dengan binatang. Apatah lagi hubungan kita sesama manusia, mesti ada sifat ihsan. Ihsan tu antara makna karim yang ada khususnya pada Allah Ta'ala. Apatah lagi Allah Ta'ala ni bukan setakat karim, al-akram, yang maha mulia. Jadi mulia Allah Ta'ala, akram Allah Ta'ala ni, kalau dia bagi, sama ada dia bagi tu kerana kita minta, ataupun bagi kerana sifat akram, karim yang ada pada Allah Ta'ala. Dia bagi nikmat kepada kita ni kadang-kadang benda yang kita tidak jangka. Yang kita duk minta banyak kali setara mana pun, nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni lebih daripada apa yang kita minta. La tuhsa, tak boleh kita nak hitung. Dan Allah Ta'ala punya sifat rahmat dia, kesian belah dia ni, dia menerima permintaan ampun, taubat daripada kita, daripada hamba-hamba dia. Dan kadang-kadang keampunan Allah Ta'ala tu melebihi daripada kelemahan, kesilapan setiap hamba-hamba dia. Itu antara makna karim dan al-akram. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Akhir surah Ar-Rahman. Maha suci Allah Tuhanmu, pemilik keagungan dan segala sifat kemuliaan. Jadi apabila kita nak belajar, apabila kita nak cari ilmu, kita nak cari kefahaman, kita minta dengan Allah Ta'ala yang antara sifat dia Al-Akram, yang maha mulia. Sebahagian tutup alim dia sebut antara makna ataupun benda yang kita boleh tengok daripada kemuliaan Allah Ta'ala ni, contohnya dia kata syumul al-ata'. Pemberian Allah Ta'ala ni dia merangkumi keseluruhan. Dia tidak bagi kepada makhluk tertentu, orang tertentu, tak. Kepada orang yang taat, kalau kita manusia ni, hak taat pun dia bagi, hak buat maksiat pun Allah Ta'ala bagi pemberian dia, nikmat dia. Kepada orang mukmin dan kepada orang kafir sendiri pun. Dan kita boleh tengok dengan mata lenda kita sendiri macam mana nikmat Allah Ta'ala ni bagi. Itu antara mazahir kita panggil kemuliaan, maha mulianya Allah Ta'ala. Dan apabila dia bagi, bukan dia bagi masa-masa tertentu. Dawam al-ata' ala dawam bistimrar. Dia bagi semua-semua. Start daripada penciptaan sampai ke mati. Walaupun manusia tu start daripada mula hidup sampai ke mati tak pernah bersyukur pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala ni min karamihi, kerana kemuliaan dia, dia bagi semua. Kemudian antara sifat kemuliaan Allah Ta'ala juga sehingga dipanggil Al-Akram ni, kerana dia ada sifat dia nak jaga air muka kita manusia. Mana tidaklah kelemahan kita ni seluruh makhluk tahu belaka. Tidak. Ada as-sitr, dia tutup. Ini pun satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sebenarnya. Kemudian min karamihi juga, kebaikan yang kita buat ni dia ganda.
termasuk di sudut pahala, berganda-ganda. Kadang-kadang kita tak boleh nak agak adakah sekali ganda ke, 2 kali ganda ke. Contoh antaranya kalau kita berada di bulan Ramadan, kita berada di 10 akhir, kita berada di malam Al-Qadar. Nah, itu mudha'afah al-hasanat duna sayyiat. Adapun kejahatan yang kita buat, Allah Ta'ala tidak ganda. Seolahnya sekali kelemahan dosa kita buat, perbuatan dosa, dosa. Itu antara karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, semua sekali itu yang Allah Ta'ala minta, allazi 'allama bil qalam. Antaranya ilmu ni dia kaitkan dengan qalam, dengan antaranya dengan penulisan lah. Sebab itulah kita tengok kebanyakan ulama, dia terutamanya zaman dulu, salafuna as-salih ni, dia beri keutamaan di sudut takyid, nak ikat ilmu tu dengan penulisan. Diriwayatkan bahawasanya Imam Ahmad antara imam masyhur, dia tidak akan berucap, tidak akan bercakap melainkan ada benda dia tulis depan. Maknanya ada buku, ada kertas yang dia tulis. Walaupun Imam Ahmad ni masyhur lah antara imam yang hafiz, al-hafiz. Kalau sebut al-hafiz ni, dia hafal, termasuk kalau hafal hadis ke, bukan 100,000 dak, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu boleh ingat al-hafiz. Itu pun dia apabila dia nak bucak, dia tulis apa yang dia nak bucak. Itu penting. Dan kita tengok macam mana dengan qalam ni ilmu tu terjaga dah. Walaupun Allah Ta'ala beri kelebihan kepada umat Nabi Muhammad SAW, antaranya Al-Quran yang Allah Ta'ala jaga ni, kita boleh jaga sama ada fis sutur atau fis sudur. Fis sutur maknanya kita boleh tulis lah antaranya. Semenjak zaman dulu, dalam keadaan susah tu, orang tetap ikhtiar untuk tulis ni. Di pelepah taman, di mana tempat-tempat yang boleh tulis, boleh kekal tulisan tu, orang tulis. Enggak, zaman ni zaman teknologi, zaman moden ni, macam-macam cara orang boleh tulis. Dan Quran kita pun macam-macam dah. Percetakan tu semakin lama semakin comel, dengan tulisannya, dengan warnanya, dengan penampilannya, semua sekali. Itu mukjizat allazi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Yang mana kita tahulah asal kita manusia dilahir muka bumi ni tak tahu apa satu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita ni lahir daripada perut mak, tak tahu apa satu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Ta'ala lah yang bekal kepada kita, beri nikmat kepada kita dengan pendengaran, dengan telinganya, dengan matanya, dengan akalnya, dengan hatinya. La'allakum tashkurun. Harapan Allah Ta'alanya supaya kita ni semuanya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi tugas kita kena bersyukur kepada Allah. Nak boleh bersyukur ni mesti kena ada ilmu. Sebab itulah asas kehidupan ni dengan ilmu. Kalla innal insana la yatgha. Cuma tabiat manusia ni, Allah Ta'ala kata, memang benarlah. Kalla ni kadang-kadang dia memberi makna jangan sekali-kali, biasa kita terjemah. Kalla juga dia boleh memberi makna haqqan, memang benarlah. Itu kalla, memang benarlah. Manusia ni pesing dia, jenis dia, innal insana la yatgha. La yatgha ni tagha lah, tagu ni melampaui batas kan. Jadi kita boleh terjemah jangan sekali-kali manusia ni tak boleh, kebiasaan manusia ni melampaui batas, ataupun kalla bermakna haqqan, memang benar pesing manusia ni jenis suka melampaui batas. Dalam keadaan Allah Ta'ala cerita sebelum ni, dialah yang mencipta kita manusia dan seluruh makhluk
Dialah beri nikmat kepada kita dengan pelbagai nikmat, dengan sifat karim dia, dengan sifat al-akram dia tadi. Tapi pesen manusia ni suka melampaui batas. Siapa dia manusia al-insan ni? Dia umum dia. Laisa syakhsan muayyanan. Bukan manusia yang tertentu, tapi seluruh manusia lah. Sebut je makhluk bernama manusia, pesen dia. Tabiat asas manusia ni, kalaulah tidak difahami dengan ilmu, dengan kefahaman, manusia akan jadi tahu. La yatgha minat tughyan. Dia panggil mujawazah al-had. Manusia langgar batas. Langgar batas. Maknanya kalau kita bawa kereta, isyarat lampu merah pergi juga. Tu panggil tahu tu. Di sudut istilah bahasa. Sebab dia langgar batas, langgar had, langgar peraturan. Langgar peraturan di sudut bahasanya dia panggil tahu. Fir'aun Sahur dipanggil tahu tu kerana apa? Semua benda dia langgar belaka. Semua perintah Allah Ta'ala tak pernah dia ikut. Ini tahu. Dan apa faktor utama yang manusia ni jadi tagha? Faktor utamanya hubbud dunia. Itu asas dia. Sebab manusia ni terlalu sayang, kasih dia dengan dunia, warrukun ilaiha. Kasih sayang dan nampak sangat pada ucapan dia ataupun cara hidup dia tu, nampak sangat dia ni suka kepada dunia. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang melanggar batas ni, tak ikut perintah Allah Ta'ala, wa athara al-hayata ad-dunya, dan dia lebih fikir tentang kehidupan dunia. Masalah agama, masalah akhirat ni tak masuk dalam pemikiran dia. Contohnya, apa saja yang dia buat, Allah Ta'ala pesen dia, sebagaimana kita tahulah, nikmat tu dia bagi. Kita boleh guna sepenuh. Orang ada duit, sama ada duit dia dapat tu dengan cara haram ke, dengan cara syubhat ke, dengan cara halal ke, Allah Ta'ala beri ruang. Selama mana Allah Ta'ala nak bagi, kita boleh guna. Nak makan, nak jalan, nak bercuti ke, hatta dalam waktu Covid pun boleh jalan. Boleh pergi ke Pulau Redang, boleh pergi ke Pulau Langkawi, boleh ikut mana-mana package. Package hak murah 30 riyal ya dia sehari, pergi pagi balik petang. Hak mahal beratus, hak mahal lagi beribu, hak mahal lagi puluh-puluh ribu. Satu package percutian. Mana boleh Allah Ta'ala bagi belaka. Itu kalaulah kita buat tu ikut kehendak Allah Ta'ala, jaga batasan dia, masalah halal haram, mana tak ada masalah lah dia. Tak masuk dalam tauruk lah. Hak jadi tauruk la yatgha ni apabila kita langgar perintah arahan Allah Ta'ala. Hak ni Allah Ta'ala kata haram, kita pergi langgar juga. Itu masuk dalam tauruk lah. Sebab apa gitu? Allah Ta'ala jawab, ar-ra'ahu istaghna. Antara faktornya yang jadi manusia ni langgar perintah Allah Ta'ala, tak fikir tentang akhirat, tak fikir tentang dosa pahala ni, kerana ar-ra'ahu istaghna. Kerana manusia ni tabiat dia rasa dia dah cukup. Istaghna ni terkaya, kita terjemah. Rasa cukup, rasa kaya, tak perlu kepada Allah Ta'ala. Apa lagi perlu, sebab kerana sifat Rahman Rahim, sifat karam Allah Ta'ala ni, mulianya Allah Ta'ala ni, dia bagi je. Dia bagi je tanpa had, tanpa batasan. Mana masa dia nak bagilah, dia bagi sehingga manusia ni lupa sebenarnya. Lupa hakikat kehidupan. Lupa nak bersyukur kepada Allah SWT. Dan lupa ni kerana kesempurnaan penciptaan Allah pada kita ni, sehingga kita boleh fikir, manusia boleh ikhtiar, manusia boleh usaha, manusia boleh rancang, sehingga semua yang dia nak tu, hampir semua manusia dapat. Jadi apabila dia dapat, dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan kesihatannya, dengan makanannya, dengan keretanya, dengan percutiannya yang kita sebut tadi, sehingga dia lupa pada Allah Ta'ala, dan dia rasa dia tak perlu pada Allah. Tak semaya, tak ada apa pun.
Puluh-puluh tahun dah hidup. 20 tahun dah hidup. 30 tahun dah hidup. 40 tahun, 50 tahun. Tak pernah sembahyang bar. Tak ada apa-apa. Sihat. Boleh makan, boleh pergi melancong, boleh pergi seluruh dunia, boleh pergi. Tak ada apa-apa. Kerana tak ada apa-apa ni lah menyebabkan manusia ni istaghna. Dia rasa terkaya. Dia rasa dia tak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang mukmin lah. Kecuali orang mukmin. Orang mukmin ni macam-macam mana pun dia ni tarfata ain. Dia minta supaya walaupun seolah sekelip mata, sesaat pun dia nak supaya Allah Taala ni sentiasa jaga dia. Ini tabiat orang mukmin. Fa huwa daiman muftaqirun ila Allah. Sentiasa berhajat, fakir, berhajat kepada Allah Subhanahu taala. Dalam setiap keadaan minta sama dengan Allah Taala. Walaupun rasa duit banyak dah tapi minta lagi. Walaupun dalam keadaan sihat sama, minta juga sihat. Walaupun usaha dah, ikhtiar dah, nak menjauhi maksiat, menjauhi daripada benda-benda yang boleh dosa, minta lagi supaya Allah Ta'ala ampun dosa. Contohnya. Ini tabiat orang mukmin. Sebab itulah ada hadis sebut, manhuman la yashba'an. Ada benda-benda yang manusia ni, manhum ni al-mula' bisyai'. Kok benda manusia duk nak sama, duk fikir sama. Gapo dia? Hak manusia minat sama, suka sama. Dia dalam hadis ni dia bagi dua kategori je. Satu, talibu ilmin, yang kedua talibu dunia. Dua tu lah. Hak manhuman, hak manusia duk nak sama. Kita tengok kalau orang ni mana dia nak berubah lah dia. Antaranya dia cari ilmu lah. Orang cari ilmu ni digambarkan ialah macam air di laut. Kita nak minum air tak payah air laut lah, air sungai. Minum. Adakah kerana kita minum tu boleh habis air? Tak habis dia. Begitu juga ilmu yang Allah Ta'ala nak beri ni. Sebab itulah orang kaji Quran ni tak payah sebutir Quran. Satu ayat je. Tak payah satu ayat, satu kalimah je. Iqra' tu sendiri dia. Tak habis-habis orang kaji. Hak sebenarnya. Itu talibul ilmin. Dengan orang yang minat pada ilmu ni, yang mana kehidupan asasnya dengan ilmu, sehingga Allah Ta'ala turun ayat pertama pun dengan ilmu, manusia tak akan habis. Minat dia dengan ilmu tu. Sebab itulah kalau kita baca sejarah ulama-ulama dulu. Nak mati lala lah kita panggil dia. Nak mati lala lah. Dia cakap ilmu lagi. Dia cakap ilmu. Selagi kau minat juga talibu dunia. Nak mati lala lah. Dia ingat lagi nombor akaun dalam bank berapa. Apa dia? Geran tanah lah, geran tu apa semua sekali. Nak mati lala dah. Tak ingat nak sembahyang bank. Tak ingat nak minta doa dengan Allah Ta'ala. Tak ingat. Ingat pada dunia. Berakhir dengan dunia. Ini bahaya lah. Inna ila rabbika ruj'a. Sedangkan Allah Ta'ala kata belah-belah mana kita manusia ni, ila rabbika ar-ruj'a. Ar-ruj'a ni al-masir wal marja'. Tempat kembali kita. Belah-belah mana pun. Kita talibu ilmin ke, talibu dunia ke, akhir sekali kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni, ini pun antara sifat Rahman Rahim dia, karam dia. Dia tidak cepat nak menghukum. Kesudahannya gini dia. Maknanya dia beri peluang, seolahnya ada peluang. Inna ila rabbika ruj'a. Manusia, kesudahanmu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia ada satu sudut, dia beri, kita panggil mau'izah dia, beri pengajaran. Beri pelajaran, beri pengajaran, termasuk kepada allazi tagha tadi. Yang taghut tadi, yang langgar batas, yang tidak rasa dia perlu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena ingat, sebab Allah Ta'ala ni sebagaimana dia berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia semua sekali, innaka kadihun
Mu di atas dunia ni memang bersungguh. Buat kerja letih. Kalau kita pergi nak suruh nampak, sedap nampak orang buat kerja ni di tempat kumpul bagai-bagai pertanian contohnya. Ambo kalau balik Kota Baru antara tempat suka pergi RTC. Nampak pagi-pagi subuh tu, lepas subuh tu orang ngakut lelaki, puan, tua, muda apa semua buat kerja. Duk pikul beras, duk pikul tong ikan, duk pikul. Jadi nampak bersungguh buat kerja. Perlu kerja. Tapi makna ada hasil lah, boleh duit buat kerja. Begitu juga kehidupan kita manusia ni nampak susah. Kadang-kadang fikir tak jenuh tidur kerana apa? Innaka kadihun ila rabbika kadhan. Tapi buat kerja apa semua sekali, akhirnya semua akan menuju kepada Allah SWT. Famulaqih. Memang pasti akan kembali berjumpa dengan Allah SWT. Ini mau'izah daripada Allah Ta'ala. Ara'aital ladzi yanha. Kemudian ayat ke-9. Ara'aital ladzi yanha. Apa pendapatmu tentang orang yang melarang, menegah. Ara'aita ni dalam bahasa Arab dipanggil fi'il mudhari'. Katanya ayat ni qila, ayat ni turun kepada Abu Jahal. Abu Jahal dah mati dah. Perbuatan yang dia buat pada Nabi pun dah berlalu dah dia. Tapi Allah Ta'ala guna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maknanya benda tu walaupun peristiwa tu dah berlalu, tapi seolahnya dia boleh berulang. Jadi apabila kita baca ayat Quran, seolah benda tu berlaku depan mata kita. Itu yang Allah Ta'ala naknya. Walaupun ayat ni turun berkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Abu Jahal, tetapi sebenarnya perbuatan ni dia boleh berulang sebab sifat kan? Sifat. Orang tu, orang lain-lain Abu Jahal, tak ada orang bagi nama Abu Jahal sebab pada tu dia. Tak ada. Orang tu dah tak ada dah. Perbuatan yang berlaku pun dah berlalu dah. Tapi sikap, perangai itu boleh berulang. Jadi sebab itulah apabila kita baca ara'aita, adakah kamu tidak perhati? Apa pendapatmu? Maknanya seolah benda ni masih berlaku depan mata kita. Dan kemungkinan kita juga termasuk orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dia tegah. Apa yang Abu Jahal tegah pada masa tu? Abdan idza shalla. Abdan di sini maksudnya Rasulullah SAW. Peristiwanya Nabi ada masa dia semayang depan kawasan Kaabah peringkat awal-awal dulu. Jadi pernah Abu Jahal ni dia cerita kepada kawan-kawan dia seolahnya nak pergi bunuh, nak pergi khianat Nabi pada masa Nabi duk semayang. Jadi turunlah ayat ara'aital ladzi yanha abdan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Tapi peristiwa ni tak berlaku lah. Sebab setengah riwayat kata Abu Jahal tak nampak Nabi duduk semayang dan sebenarnya malaikat duduk tunggu, duduk jaga. Ada ayat sepapada ni. Ara'aita in kana 'alal huda. Juga kamu perhati apa pendapatmu jika dia yang dilarang tu solat tu iaitu Nabi 'alal huda, dia berada di atas kebenaran. Sebab apa mu nak khianat dia? Kerana dia berada di atas kebenaran. Au amara bit taqwa. Ataupun dia ni sentiasa fikir cakna tentang manusia. Tentang rakyat dia, tentang umat dia. Dia sentiasa minta supaya semua manusia ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Macam mana pendapatmu jika dia orang yang melarang tu kadzdzaba, dia mendusta, wa tawalla, dan berpaling. Sifat orang yang fikir tentang dunia semata-mata, orang yang lupa pada Allah Ta'ala, antaranya suka kadzdzaba, suka berbohong. Wa tawalla, bukan setakat dia berbohong, maknanya dia berpaling, tak nak cakna langsung. Ini sifat orang yang kufur nikmat pada Allah Ta'ala lah. Yang pertama sekali al-kazib,
Naqid as-sidq. Bohong ni lawan dia benar. Sebab itulah kita kena ikhtiar dalam kehidupan kita ni sama sekali tak boleh berbohong. Dan kita kena didik diri kita ni supaya dalam keadaan macam mana pun kena kecek benar. Kalau kita buat salah, kena mengaku salah. Dan tak terjejah pun maruah kita apabila kita mengaku kelemahan, kesilapan yang kita buat. Dan akhir sekali sebenarnya dia memberi kekuatan dalaman pada diri kita supaya bagi motivasi dan rangsangan dorongan untuk kita sentiasa berada dalam keadaan kebenaran. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kamu perhati bahawasanya Allah Ta'ala ni akhirnya dia melihat. Ni pun soal lagi. Ya, dari satu sudut motivasi juga. Belah-belah mana pun kita ni, kita nak susuk, nak sembunyi, nak apa pun, ya pentingnya Allah Ta'ala tengok. Dan tengok Allah Ta'ala ni tidak sama dengan kita makhluk. Kita tengok ni setakat Allah Ta'ala bagilah contohnya. Sejauh mana, 100 meter, 200 meter, sebab pada tu tak nampak dah. Waktu malam, gelap gelita, tak ada lampu, tak ada cahaya, tak nampak dah. Dan kita tengok ni dengan hak zahir kita lah. Hak batin ni, kita boleh, tapi anggaran lah deh. Boleh anggaran. Tak tepat, banyak hak tak tepat. Benda-benda gaib ni, hanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni tengok dia, semenjak dulu sampai ke sekarang ni, sampai ke hari kiamat berterusan, sampai ke hari kiamat tu dia tengok semua. Alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Kalau mu tak berhenti, sesungguhnya Allah Ta'ala kan la nasfa'an bin nasiyah. Nasfa'an bin nasiyah ni Allah Ta'ala beri gambaran kalau manusia kekal dengan maksiat, dengan mungkar, maknanya salah satu bentuk kehinaannya seolah Allah Ta'ala akan ambil daripada ubur ni. Nasiyah ni permulaan rambut kita ni, tumbuh ni, ini nasiyah. Ubur-ubur lah kita panggil ni. Ubur-ubur. Sebab itulah orang kalau dia nak hina seseorang tu, kalau tumbuk sini lah. Kalau pegang tu, maknanya Allah Ta'ala nak masuk orang yang asi kepada dia dalam neraka ni seolahnya pegang di ubur-ubur ni. Pegang di kepala, pegang di kaki, kumbar dalam neraka. La nasfa'an bin nasiyah. Jadi orang ni kalau boleh pegang ubur-ubur ni, dia tak boleh buat apalah. Itu maksud bin nasiyah. Dan sebab keduanya di sinilah kita panggil asasnya pemikiran, ilmu lah apa semua sekali. Nampak tak boleh nak terima Allah Ta'ala agak. Allah Ta'ala kan la nasfa'am bin nasiyah. Nasiyatin, hubung orang macam mana? Kadhibatin khati'atin. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, iaitu ubun-ubun orang yang mendustai dan derhaka. Kadhibah khati'ah. Kadhibah ni bohong, kita sebut. Dan dia termasuk dan sifat-sifat utama, sifat munafik ni, sifat nifak. Idza haddatha kadzaba. Start kecek bohong selalu. Dia kadang-kadang dia jadi sedap juga dia. Jadi sedap. Sebab bohong ni maknanya boleh goreng ya. Boleh goreng. Start keluar daripada mulut dia, nipu selalu. Ini sifat munafik. Jadi sebab itulah kalau kita nak berlepas diri kita dengan cara berbohong, dia bermula dengan benda-benda kecil dulu deh. Benda kecil. Lama-lama dia jadi tabiat. Jadi seronok, jadi suka bohong. Termasuk benda besar pun orang akan bohong juga. Dan apabila dia jadi sifat, jadi tabiat, dia antara sifat nifak, munafik. Antaranya idza haddatha kadzaba wa idza ahada akhlafa. Janji mukir selalu. Wa idza khasama fajara. Apabila balah berselisih pendapat, dia fajara. Fajara ni jahatlah. Orang Kelantan panggil ngelak. Ngelak. Fajara ni aslul fujur, asal makna fajara ni
al-mailu anil haq. Dia lari daripada kebenaran. Khosama ni asasnya kita manusia, kita tak boleh nak elak. Nah. Khosama bal. Tak boleh nak elak tabiat kita manusia. Kita orang panggil apa dia? Rambut sama hitam, hati lain-lain. Jadi apabila balah kita dengan keluarga suami isteri pun ada masa balah. Balah ni ialah sisih pandangan lah. Khosama, sisih pandangan dalam urusan tu, dalam urusan ni. Allah Ta'ala beri pada kita akal. Kemudian akal tu nak penuh dengan ilmu. Jadi macam mana kita nak urus al-khusumah ni, perbalahan ni, selisih pandangan ni. Jadi benda asasnya tak boleh fajara, tak boleh fujur, tak boleh langgar batas, tak boleh nipu, tak boleh apa semua sekali, tak boleh menimbulkan fitnah, tak boleh cerita reka-reka cerita. Sebab kalau nipu reka-reka cerita dalam perbalahan tu, dia jadi masuk sifat munafik. Wa idza khasama fajara. Jadi antara sifat yang Allah Ta'ala larang ialah kadhibatin khati'ah. Khati'ah ni dia berbeza apabila kita panggil al-mukhti'. Al-mukhti' ni orang yang buat kesilapan dan dia mengaku, contohnya dia mengaku kesilapan, tidak ada masalah. Al-khati' ni dia tahu tapi dia terus buat. Ini khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Khati'ah ni dia tahu dia salah, dia buat juga. Buat dalam keadaan an-amdin dia panggil. Buat dengan sengaja dalam keadaan dia tahu. Dia tahu dia buat dosa, dia tak nak minta ampun. Dia tahu dia nipu, dia tak mengaku. Dia tahu macam-macam dia buat fitnah apa semua sekali. Ini masuk dalam khati'ah. Jadi kadhibah khati'ah ni Allah Ta'ala akan ambil daripada ubu-ubu dia. Falyad'una dia. Masa ni kadang-kadang kalau Kelantan panggil dia nganyi lah. Mu nak selamat, mu panggil lah. Nah dia. Mu panggil lah. Siapa dia yang boleh bantu mu? Kalau harta benda yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab Allah Ta'ala, gunalah harta benda. Kalau pangkat, kalau waris-waris, kalau pengaruh yang ada pada kamu, pengikut kamu, panggil belaka. Itu maksud falyad'una dia. Macam kalau ayat tuju pada Abu Jahal, kalau Abu Jahal nak selamat, mu panggil lah. Geng-geng mu tu semua sekali. Sanad'uz zabaniyah. Mu panggil fuak mu, Allah Ta'ala kata, aku panggil fuak aku. Seolah macam tu lah. Sanad'uz zabaniyah. Aku pun akan panggil juga. Panggil siapa dia? Zabaniyah. Zabaniyah ni malaikat lah dia. Antara nama malaikat. Malaikat yang kan, ini malaikat yang jaga api neraka. Nama pun nama Zabaniyah. Zabaniyah ni dia memberi gambaran az-zaban ad-dafa', yang menolak. Maknanya malaikat ni yang kerah lah, yang kerah, yang bengis. Allah Ta'ala akan panggil, bukan dia panggil malaikat Jibril. Dalam situasi ni dia panggil az-zabaniyah. Kalla, akhir sekali, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi yang Allah Ta'ala nak minta pada kita, yang pertama, la tuti'hu, jangan ta'at. Mana kepada orang yang bohong tadi, orang yang derhaka kepada Allah, orang yang jenis buat maksiat, orang yang tidak syukur kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah ni, jangan sekali la tuti'hu, jangan kita ta'at, tak boleh ikut. Yang Allah Ta'ala minta adalah wasjud waqtarib. Pertama sekali sujud. Dan sujud ni antara masa yang paling rapat kita hamba Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala ni, wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun.
Jadi kalau kita nak rasa kita ni rapat dengan Allah Ta'ala, kena acak kali sujud lah. Sujud ni boleh sujud sunat je lah. Kita ada wuduk, hadap kiblat, sujud boleh juga. Cuma masa terbaik masa semaya lah. Masa semaya ni hak paling rapat sekali wa huwa sajid. Jadi fa'akthiru ad-du'a. Jadi pada masa tu kita kena perbanyakkan doa lah. Nak baca doa. Sujud ni, kata masa kita sujud ni 7 tapak utama deh. Dengan 2 tapak tangan kita, 2 pada lutut kita, tapak jari kaki kita, 2-2, dan dahi kita, 7 tapak. Setengah ulama kata 7 ni antara hikmatnya ialah masa sujud ni gambaran betapa hinanya kita nak berdepan dengan Allah Ta'ala. Salah satu caranya sujud lah. Sujud ni gambaran kehinaan sepenuhnya yang kita nak tunjuk pada Allah Ta'ala. Pada gambaran makhluk. Tapi di sisi Allah, apabila kita sujud ni, mulianya kita manusia. Apabila kita sujud, mulianya kita manusia kerana kita tunjuk hinanya kita di hadapan Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah fa'akthiru ad-du'a. Masa sujud lah. Masa semaya, terutamanya masa semaya sunat, kita tidak perlu terikat sangat dengan doa yang kita baca ni. Raqaq subhana rabbiyal azim. Masa sujud subhana rabbiyal a'la lah. Tidak perlu terikat dengan doa tu. Mana tu utamanya masa sembahyang sunat ni, doalah sebagai doa masa kita sujud. Lama masa kita sujud tu lama, gambaran kita ni dekat seolahnya. Dan kita tahu sebenarnya dalam setiap keadaan, setiap masa pun Allah Ta'ala ni dekat semua dia. Tapi seolah gambaran kita manusia ni, apabila rasa dekat ni, dia rasa lain. Rasa lain. Kita dengan anak kita pisah jauh. Dia duduk negara Arab, duduk Mesir, duduk Jordan, duduk Saudi, kita duduk sini. Telefon tu fizikalnya duduk situ juga tak berubah ni. Tidaklah kerana telefon dia jadi dekat kita, tapi perasaan kita rasa dekat telefon. Begitu juga kita ni, apabila kita semaya ni, seolah kita berinteraksi direct dengan Allah Ta'ala, rasa dekat, terutamanya waktu sujud. Dan apabila sujud ni 7 tapak, setengah ulama kata sebab kita nak tutup 7 lubang neraka, pintu neraka. Ayat Quran kata apa dia? Laha sab'atu abwab. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Ayat dan surah Al-Hijr, ayat yang ke-43. Neraka ni kalau ikut ayat ni ada 7 pintu. Allahu Akbar. Setiap pintu ni, setiap bab ni ada kumpulan masing-masing. Yang akan masuk. Orang ni, hok perangai gini masuk kat ni. Jadi ada ulama 7 pintu, 7 tingkat, macam-macam lah. 7 peringkat tabaqat, atbaq. Kalau Ibnu Juraij dia kata 7 pintu ni nama-nama neraka. Ada nama Jahannam, ada nama Laza, ada nama Al-Hutamah, ada nama Sa'ir, ada nama Saqar, ada nama Al-Jahim, ada nama Al-Hawiyah. Jadi sebahagian ulama kata 7 jenis pintu peringkat neraka ni dengan nama-nama ni. Ada juga ulama kata 7 ni mengikut pemikiran, i'tiqad masing-masing. Pemikiran orang Yahudi. Waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Antaranya orang Yahudi dia kata. Orang Kristian, as-sabiin, orang Majusi, alladzina orang syirik kepada Allah, munafik. Sebahagian ulama kata munafik, sifat munafik ni ada bahagian khas, ada neraka khas untuk fuk-fuk munafik. Ini ijtihad daripada dia lah, daripada ulama 7 ni.
Yang ketujuh, orang Islam juga hak maksiat. Maksiat. Ada bahagian khas. Hak ni yang yurja, yang diharapkan. Siapa satu tahap rahmat Allah Ta'ala, dia akan dikeluarkanlah daripada azab neraka Allah. Tapi kita manusia ni jangan rasa sedap deh. Tak apa masuk mata. Tak boleh kita mikir macam tu. Orang kafir seolahnya, kalau orang kufur, orang yang tidak Islam, non-Muslim, yang tidak bersyahadah tauhid Allah Ta'ala ni, dia akan masuk neraka kekal. Kita ni orang Islam, beres dah. Buat dosa setara mana pun, akhirnya masuk syurga juga. Jangan fikir macam tu. Na'udzubillah. Kita minta. Jadi ada ulama kata 7 pintu neraka ni untuk jenis pemikiran orang. Yahudi, Nasrani, Sabi'in ni ada yang kata di sudut asalnya As-Sabi' ni orang yang tukar agama. Hatta Nabi SAW pun orang kafir Quraisy penuh panggil Sabi'. Sabi' ni tukar agama. Sedangkan Nabi SAW tak pernah syirik kepada Allah. Tak pernah dalam sejarah hidup dia, walaupun masa tu dia tidak diangkat lagi jadi Nabi, tak pernah dia sujud kepada berhala-berhala. Tak pernah. Tapi orang kafir fikir. Jadi Sabi' di sudut bahasa, setengah kata orang tukar agama dipanggil Sabi'. Ataupun As-Sabi' ni hak yang berkait dengan orang zaman dulu yang mengikut agama Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Ibrahim lagi. Sebab itulah dalam ayat Quran ada 2 ayat. Satu dalam surah Al-Baqarah, satu dalam surah Al-Hajj. Surah Baqarah ayat yang ke-62. Innal ladzina amanu, orang yang beriman, umat Nabi Muhammad khususnya, wal ladzina hadu, dan orang Yahudi. Orang Yahudi yang beriman. Di kalangan Yahudi pun ada yang beriman. Wan Nasara, Kristian yang beriman. Was-Sabi'in. Was-Sabi'in. Di kalangan ini maknanya sebahagian ulama kata agama pak yang teras Islam. Alladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Di kalangan pak ni man amana billah. Mana-mana di kalangan mereka ni beriman kepada Allah Ta'ala wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari kiamat, wa amila salihah, beramal dengan amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka dia akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam kehidupan mereka, hati mereka ni tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Artinya kalau ikut ayat ni, As-Sabi' ni juga termasuk di kalangan orang yang sama, dengan syarat dia berimanlah dia. Beriman kepada Allah, beramal dengan amal soleh, yakin betul dengan kehidupan hari kiamat. Ayat kedua dalam surah Al-Hajj, ayat yang ke-17, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin. Sabiin pun ada juga. Wan nasara wal majus. Dalam ayat ni Allah Taala tambah al-majus, majusi, orang yang sembah api ni. Wal ladzina asyraku, dan orang yang syirik pada Allah. Macam ni innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyam. Allah Taala lah yang akan menghukum mereka. Memutuskan kesudahan hidup mereka ni, mereka di hari kiamat tugas apa? Tugas utamanya adalah tugas Allah Taala. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah Taala saksi belaka, tengok belaka apa yang dilakukan oleh ni. Jadi dalam ayat ni dia masuk Sabi' ni sekali dengan Majusi dan orang Asyraku. Majusi ni dan Asyraku ni tak ada seorang pun yang beriman kepada Allah Ta'ala ni. Majusi. Jadi siapa-siapa dia, orang Islam, Yahudi, Sabi'in ni, Nasara, Majusi, orang yang syirik pada Allah, akhirnya Allah Ta'ala akan putuskan. Cuma keyakinan kita berdasar pada kita orang Islam ni yang beriman, beramal soleh. Beriman dan beramal soleh,
termasuk dalam itu semuanya buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak cerita sabik ni, as-sabi'i ni di sudut huraian daripada tujuh pintu neraka tadilah. Jadi asasnya yang Allah Ta'ala minta pada kita, kita kena banyak sujud pada Allah Ta'ala. Gambarannya semaya lah. Asasnya kena jaga semaya. Waqtarib ni kita kena ikhtiar supaya kita usaha untuk biar kita ni rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya kita perhati dalam surah ni, permulaan surah suruh cari ilmu. Nah, apa tujuan cari ilmu? Wasjud waqtarib. Antaranya supaya kita tahu matlamat kehidupan kita dan kita kena bersujud pada Allah Ta'ala. Waqtarib kena ikhtiar semua. Maknanya kena buat kerja. Buat kerja, usaha, kena sentiasa beramal sehingga kita ni semakin dekat sesuai dengan penambahan ilmu kita semakin dekat kita dengan mati ni, amalan kita pun semakin bertambah, terutamanya ibadat semaya lah kita kata khususnya, yang mana dalam semaya tu dia ada sujud, dan mana sujud ni kita yakin masa yang paling rapat kita dengan Allah Ta'ala. Fa'aksiru ad-du'a, kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa 'amalan salihan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.